Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada hari ini, kelas tingkatan 2. Kita akan sambung lagi tajuk seni lukisan. Okey. Cikgu ucap tahniah kepada kamu sebab dah berjaya buat satu video tentang tokoh-tokoh dan karya seni lukisan. Dan yang tak dapat upload lagi tu, cuba upload lah yang terbaik. Nanti kita cuba settlekan ataupun troubleshoot lah apa masalah upload ke dunia internet ni lah. Okey, tak apa. Untuk tajuk hari ni, kita lebih kepada hari ni dia panggil selepas persepsi, eksplorasi. Hari ni dia ada ekspresi. Ekspresi ni kita lepas belajar, kita akan berkarya lah. So, cikgu akan tunjuk demo macam mana karya untuk hari ni. Dan nanti kamu akan dapat tugasan dan kamu akan cuba buatlah ikut step-step yang cikgu ajar. Cuma hari ni cikgu minta kamu pinjamkan mata dan telinga. Dan kalau ada juga pensel dan buku sketch kat depan ke ataupun phone nanti, kamu boleh follow cikgu pelan-pelan lah cara-cara sketch. Cikgu akan cuba tunjuk cara manual dengan cara digital lah. Okey. Okey, seperti kamu tahu, lukisan ialah media karya yang menggunakan media kering. Dan semua tu kita dah belajar di minggu lepas. Kamu boleh tengok balik di YouTube. Cikgu dah buat rakaman, cikgu dah upload ke YouTube di Hairi Azmi Tube. Okey, cuma yang kita terberhenti dekat sini. Okey, dia ada teknik dalam lukisan, dia ada lorekan. Lorekan yang menghasilkan tone. Okey, tu teknik yang menghasilkan tona lah. Okey, teknik lukisan yang menghasilkan tona. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia ada, kita sambung sikit kat sini lah. Teknik lorekan. Okey, kamu tengok dekat sini ada lorek tu macam mana. Okey, teknik lorekan. Menggunakan pensel juga. Okey, teknik contengan. Okey. Dia conteng-conteng tapi dia dapat hasilkan tona juga. Kemudian silang pangkah. Dia, kita panggil dia ni lah. Dia buat macam pagar tu kan. Silang pangkah. Okey. Pagar yang macam mana nak hasilkan tona? Kamu kurangkan bilangan warna putih. Lagi banyak kamu silang, lagi kuranglah warna putih tu. Lagi jarak kamu silang, lagi tambahlah warna putih. Sama. So, konsep tona dia macam tu. Lagi banyak warna putih, lagi cerahlah dia. Kalau kurang warna putih, lagi gelap dia. Okey, ini gosok. Okey, guna jari ataupun tisu ataupun guna penggosok khas dia. Yang ini adalah teknik titikan. Okey, yang dekat sini kamu titik rapat-rapat. Lepas tu, kamu titik jarang-jarang. Lepas tu, kamu titik lagi jarang-jarang lah. Jarak-jarak kan. Penjarakan sosial. Okey. Kemudian yang ini pula, teknik garisan selari. Okey, garisan selari ni satu arah saja. Tetapi, kalau kamu perasan, dia ada garisan selari tu rapat-rapat. Lepas tu jarak. Lepas tu jarak. Okey. Garisan selari ni juga dikenali sebagai hatching. Garisan silang pangkah dikenali sebagai cross hatching. Okey. So, kita dalam eksplorasi ni kita cuma mengenal dulu. Cuma yang ini yang cikgu nak tekankan hari ni. Okey, ni aktiviti ni iaitu yang pertama, okey, lakaran asas manusia ataupun haiwan lah. So, kita hari ni kita try dulu manusia. Kalau sempat sikit kita masuk haiwan. Dan kalau sempat ni kita masuk perspektif. Cuma kalau kamu ingat perspektif, cikgu ada
dah cerita dah kan di tingkatan 1 sebab cikgu dalam tajuk ruang. So, mungkin kita akan ambil hari ni ialah di tingkatan 2 manusia dengan haiwan. Okey, macam mana nak lukis manusia? Okey, kalau ikut silibus tingkatan 2, dia minta kita menghasilkan menterjemahkan lakaran asas dan perspektif dengan berpandukan gambar secara kreatif berdasarkan subjek pilihan, iaitu figura manusia dan haiwan dan lukisan perspektif 1 titik lenyap, 2 titik lenyap dan 3 titik lenyap. Okey, macam mana kita nak lukis manusia ni? Okey, sebenarnya dekat ada satu falsafah lah. Kalau kamu nak belajar melukis pandai, mula-mula kamu kena belajar lukis manusia. Okey. Cuma bila kita search dalam internet tu, kita jangan search draw man ke draw ni. Biasanya dalam internet ni kita tak sebut manusia, kita sebut figura lah. Figura tu manusia lah, figure drawing. Cuma kadang-kadang ni dalam dunia internet ni, okey, cikgu tunjuk contoh lah kan. Bila kamu nak melukis figure ni, okey, kita tengok kalau di YouTube tu, okey, drawing figure for beginners. Okey, mari kita tengok kat sini. Okey. Cikgu lebih suka dia tangkap dia punya basic dulu. Okey, sekejap. Figure ni itulah masalah orang putih ni, kalau dia punya figure, dia suka tak lukis yang tak pakai baju kan. Itu yang bercanggah sedikit lah dengan kita punya figure belajar figure kita, sebab kita tak boleh tengok orang dedak aurat saja-saja macam tu tau. So kita pelukis yang Islamik sikit. So kita cikgu takkan ajar kamu lukis orang yang tak pakai baju lah. Okey, cuma cikgu lagi suka dia ada baju, tak ada masalah. Sebenarnya kita boleh belajar kalau dia lukis ada baju pun tak ada masalah. Okey, sekejap. Cikgu nak cari contoh yang gesture ni. Ini okey sikit lah, tapi kedudukan dia tu. Okey, for beginners lah. Okey, mari kita tengok yang ini gesture drawing. Yang ini pun okey gesture. Okey, kita cuba tengok yang ini. Okey. Cikgu cuba tutup suara dia. Okey, sebab nanti sebab cikgu nak olah sedikit. Okey, mari kita tengok gesture drawing daripada daripada kawan ni lah. Okey, mula-mula apa yang kita nak tengok? Bila kita nak lukis manusia, dekat mana kita nak tangkap dulu? Okey, dekat mana kita nak tangkap dulu? Okey. Yang ini dia bagi pengenalan kepada statik dan dinamik. Statik ni garisan kita tak hidup tau. Garisan kita sekali buat tu dah cukup. Dinamik kita mencuba cari garisan-garisan yang betul. Yang ini cikgu lagi suka kamu buat lakaran tu dinamik. Kalau lakaran statik ni kamu lambat matang tau, sebab kamu buat tu satu garisan saja. Dia macam orang yang takut lah. Orang yang takut melukis dia memang macam tu. Dia jadi macam buat macam ni salah kot. Lalas satu garisan je. Ataupun kadang-kadang kamu garisan yang tak jadi tu kamu padam semua kan. Ingat tak cikgu ajak? Garisan lakaran tak apa. Banyak garisan pun tak apa. Tapi kamu buat pudar-pudar dulu sebab nanti kita boleh peterang dia kemudian. Okey, kita tengok. Okey, ini dia tunjuk lah. So, biasakan kita guna yang macam dinamik ni lah kan. Okey, lepas tu apa yang diterang ni lah, kita tengok.
Okey. Sekejap kita cikgu percepat sikit. Okey, yang ini dia dah start. Macam ni ya. Ini contoh dynamic punya lakaran gesture lah. Gesture drawing. Gesture figure drawing lah. Nampak lah. So, benda ni, bila kamu tengok dia, dia bukannya dia macam sengaja conteng-conteng macam ni tau. Sengaja lakar-lakar macam ni. Sebenarnya dia tengah mencari orang panggil bentuk manusia tu sendirilah. Okey. Dan kalau kamu tengok, okey, yang ini tengah berjalan, tangan masuk poket. Yang ini tengah lari ke apa ni, lompat ke ataupun superhero nak jadi apa, cikgu tak sure. Yang ini macam angle lain pula lah. Okey, tapi nampak tak garisan-garisan dia tu, orang panggil garisan yang dinamik ni garisan yang mencari-cari. Yang manakah garisan yang tepat kat situ. Yang inilah akan mematangkan cara kamu berfikir. Melukis ni menghasilkan karya bukan akhir karya tu saja yang kita nak tekankan. Kita nak tekankan dekat sini proses melukis tu. Okey, tak apa kita tengok demo. Kalau boleh dia tunjuk demo lah. Okey, kita tengok dia mula kat sini. Okey ya. So gambar dia, okey dia tengok tangan dia mula mencari. Okey, mencari apa? Struktur dulu. Dia tengok yang ini kita panggil garisan struktur. Nampak tak? Dia nak, maksud dia orang ni berdiri, kalau tengok keseluruhan dia melengkung macam tu lah. Lebih kurang melengkung. Okey. Lepas tu, dia dapatkan, kalau kamu tengok dekat sini, dia dapatkan dia punya, orang panggil apa, dia dah agak dah tadi, sebelum nak dapat, dia lebih suka mula kat kaki. Tak ada masalah kamu nak mula kat mana. Tapi bila kamu dah dapat struktur ni, kamu kena ingat, maksud dia kamu kena letak dulu saiz tu dulu. Okey, katalah kertas besar ni, kamu nak lukis orang besar ni. So, struktur ni, yang panjang, paling panjang yang tadi ni, kamu letak dulu dekat mana. Okey. Lepas tu, barulah kita dapatkan rangka dia dan sebagainya. Tak apa, nanti sekejap cikgu tunjuk. Cuma ini kita nak faham dulu. Okey. Nampak tak? So, dia dah dapatkan bentuk dia tu. So, dia boleh tengok sedikit demi sedikit. Tapi garisan dia tu banyak kan? Banyak sangat garisan dia. Tapi, bila kamu perasan, tengok garisan yang terang-terang, dia mula ikut betulkan yang mana dia rasa betul. Macam tu. Dia, okay, yang pudak-pudak tadi, dia mencari. Kemudian, dia cuba betulkan. Kita bukan nak ikut exactly sama seperti gambar, tapi kita nak praktis tu. Dia panggil gerakan tangan tu ataupun tarian tangan tu. Kita nak praktis. Kalau kamu lukis tangan kiri ke, tangan kanan ke, kamu nak aktifkan lukisan tu. Yang ini cikgu nak tekankan di tingkatan 2 ni sebenarnya. Figure drawing ataupun gesture drawing. Gesture ni gerak laku seorang manusia tu kan. Nampak? Nampak macam senang je cara dia lukis kan. Dia bukanlah senang macam mana. Bila dia dapat tangkap dia punya dia panggil apa, rupa dia ataupun bentuk dia tu, daripada struktur mula tu, maka dia senang lah nak kupas satu demi satu dia punya line tu lah. Tapi kamu jangan risau. Yang ini dia orang zaman dulu ni depa train dengan gesture drawing ni dengan apa? Banding tengok lukis kan. Tapi zaman kamu ni, cikgu nak buat shortcut sikit. Kamu train gesture drawing dengan kamu letak gambar dekat bawah, kan kamu cuba tekak balik sahaja. Tapi bukanlah tekak yang macam tadi, dynamic tadi. Tapi kamu tekak ala-ala macam ni juga. Ada dynamic juga. Dia, okay. Lakaran tu sentiasa bergerak dan sebagainya lah. Okay. Kita tengok. Okey. Ni perempuan pula. Tadi lelaki.
Ha. Nampak? Boleh je kalau lukis yang pakai baju pun sebenarnya. Tapi orang putih ni dia ada satu lagi study dia. Dia panggil anatomi. Dia nak tengok badan tu kan. Ketulan-ketulan badan tu. Perempuan. Ni pun tak apa cukup baju juga. Okey lah. Okey, tak apalah. Kita kalau boleh forward. Okey, tak apa. Okey. Kita back. Tak apa. Ini lelaki tadi pun dah cukup dah kan sebenarnya. Okey, mari kita tengok lagi. Satu lagi contoh gesture drawing lah. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Alright. Wah, ini siap ada cerita ni. Cerita apa ni? Dia buat. Sekejap Okey. Yang ni dia punya study dia. Okay, why is solid drawing is important? Drawing have believable form. Okay. Mari kita tengok apa yang dia nak terangkan kat sini. Cikgu suka tengok step by step dia tutorial lah. Yang ini dia ajar. Ni salah satu teknik lagi. Dia buat kotak-kotak. Dia ajar kita praktis ni yang ini. Okey. Yang ini dia tadi dia marah. Okey. Sorry tadi cikgu ingatkan dia nak ajar guna kotak-kotak. Rupanya dia tak bagi tadi kan. Tak apa, itu dia punya pendapat dia lah. Tapi kita tengok cikgu nak tengok macam mana dia punya study dia. Okay, setiap orang masing-masing study dia kan. Macam ni. Okay, kita tengok dia punya study dia. Breaking the ice cube. Okay, cikgu rasa no gesture. Just boxes. So dia tekankan Allah. Ayo. Tak boleh ke kalau tak pakai kalau yang pakai baju. Contoh pun. Cikgu ingat dah tak ada dah. Dah lepas dah. Itu lah cikgu cuma ketakutan cikgu ajak gesture drawing atau figure drawing ni. Cikgu jenuh bertapih lah. Okey, tak apalah. Orang putih dia ada dia punya ni lah kan. Okey. Mari kita tengok macam mana cikgu pula cubalah drawing cikgu kan. Sekejap drawing cikgu. Kita tengok cikgu nak buat smart view kat sini. Okey. Start view. Okey. Okey. Anak-anak semua boleh juga follow cikgu. Kamu boleh buka eBSpain kamu. Tingkatan 1 kita dah belajar kan. Download eBSpain. So, buka eBSpain. Okey. Cikgu punya eBSpain kat sini. Okey. Sebelum tu, cikgu minta kamu carikan gambar yang gambar perkahwinan lah. Cikgu rasa lebih cantik untuk kamu belajar lah. Gambar perkahwinan. Bukan perkahwinan kamu. Cikgu tahu kamu belum kahwin lagi. Kan? Kamu cari aksi-aksi gambar perkahwinan yang kita seronok kita nak lukis. Dia benda yang kita satu lagi cikgu nak ajar. Bila kita nak lukis sesuatu, kita kena cari benda yang kita seronok untuk lukis. Sebab melukis ni dia melibatkan soal hati. Jadi kan best kalau kita lukis yang kita seronok lukis kan. Itu sebab kadang-kadang kamu lukis kadang benda tu je. Sebab sebenarnya kamu dah seronok dengan benda tu. So sama juga dalam tas-tas yang lain, ada benda yang kamu boleh cari dia punya keseronokan lah. Dan cikgu duk ajar tiap-tiap tahun ni, cikgu rasa figure drawing yang best dilukis lah gambar-gambar perkahwinan lah kan. Sebab orang kahwin ni insyaAllah dia bahagia lah. Waktu dia kahwin dia memang bahagia. So, figure gaya asli dia pun memang nampak mereka sangat bahagia kat sini.
Okey. So cikgu nak ambil gambar ni, kamu boleh ambil lah gambar lain. Kamu type je gambar perkahwinan. So kamu boleh apa tu? Savekan image dia. Okey, download. Contohnya cikgu dah download kat sini. So cikgu akan buka dalam Ibis Paint lah. Okey. So cikgu cuba melentangkan. Bagi besar sikit. Okey. Kita buka My Gallery. Okey. Tekan tambah. Okey, kat mana tambah? Tekan tambah kat sini. Okey, tambah. Dan ambil saiz A4. Okey. So, cikgu dah dapat saiz A4 cikgu. Tak apa, cikgu buat. Sambil-sambil tu kamu boleh, tangan kamu pun aktifkan ya. Kalau siapa yang dah ada pen tu lagi cantik lah. Okey. Lagi mudah. Kalau tak ada, tak apa. Guna jari pun tak apa. Kita nak aktifkan sebenarnya kemahiran melukis lah dekat situ. Okey. Kemudian, nak tambah gambar macam mana? So, kamu pi dekat sini lah. Kamu pi dekat bahagian kamera tu nah. Okey. Tambah gambar. Okey. Dia tanya nak gambar yang mana. So, cikgu ambil gambar yang ini. Okey, dan kamu besarkan siap-siap. Itulah kata teknologi sekarang. Kan? Berbanding dulu, kita kena tengok daripada jauh. Kan? Ataupun kita tengok gambar, lepas tu kita cuba melukis semula gambar tu. Tapi sekarang ada satu teknologi, kamu boleh lukis atas gambar tu. Inilah orang kata apa? Kita sekarang nak belajar dengan bantuan sains dan teknologi, engineering dan sebagainya. Ini apps lah kan. Okey. So, cikgu dah besarkan ikut yang cikgu nak. So, cikgu write. Okey. Yang ini cikgu tak mau. Cancel. The extract line drawing filter is searchable. Okey. Cancel ini. Okey. So, kita dah dapat dia punya karya lah. Kalau kamu zoom out tu. Okey. Okey. Buku sketch kamu tu nampak dia punya figure. Cuma figure ni dia tak penuh lah. Okey. Dia tak penuh pun tak apa. Yang pentingnya kita nak dapatkan kat mana kepala dia, kat mana bahu dia, kan? Dekat mana badan dia dan sebagainya lah. Kalau boleh dapat penuh pun tak ada masalah. Cuma yang ini memang dia duduk dalam air. Memang takkan dapat penuh lah. Tak apa. Okey. So, apakah mula-mula sekali yang kamu nak kena study? Okey, tapi sebelum tu, okey, kamu kena mula-mula sekali kamu kena pudarkanlah benda ni. Kita bukan nak tekap. Kita nak ajar tekap, tapi tekap cara untuk dapatkan ilmu melukis. Struktur melukis figura. Okey. So, kita pudarkan dulu. Klik dekat layer tu. Okey. Dan pudarkan. Okey. Macam tu kah? Nampak kan? Kemudian, step yang kedua. Tambah layer. Dekat mana nak tambah layer? Dekat sini lah. Tekan tambah. Okey. Tambah layer. So, ada layer yang ketiga. So, layer ni kita nak buat layer lakaran. Lakaran saja. So, yang ni kita bukan nak lukis lagi. Kita nak lakar dulu. Okey. Macam mana nak lakar? Okey, kita ambil pensel. Kita ambil berus. Okey, berus dah ambil dah. Kemudian, cikgu pakai Deep Pen Soft lah. Cikgu selesa pakai Deep Pen Soft. Okey. Kemudian, kita buat color lain lah. Ini teknologi ni kita guna. Cikgu suka color sekejap. Color apa? Ada biru. Kamu suka color apa? Okey. Tapi sekali cikgu lukis kamu tak nampak pula kan? Okey. Lepas tu, cikgu ambil color hijau-hijau sikit. Macam tu sikit. Nanti kamu nampak juga sekali. Okey. So, cikgu dah pilih color cikgu. Ni bulatan ni adalah color lah. Kita pilih color. Okey. Okey. So, kita guna teknologi yang ada.
Cikgu tengah order sekarang ni ada satu pad untuk melukis tapi tak sampai lagi kot. Sekarang ni pun risau juga ada masalah tu kan. Rusuhan ke apa di tempat penghantaran kan. Doalah janganlah cikgu punya pad drawing cikgu tu rosak depa baling ke apa kan. Tak apa. Yang tu kita harap Allah Taala pelihara lah. Okey. Macam mana kita nak lukis? Okey, seronoknya tengok ni dua pasangan ni tengah baru kahwin. Baru kahwin lepas tu banjir pula. Banjir pun tak apa. Seronok kita randuk je kan. Indahnya perkahwinan. Okey. Okey, mari kita tengok kat sini. Okey. So, kita tangkap cikgu suka kita tangkap dulu dia punya ni lah. Katalah karya kita ni kita nak lukis dekat sini saiz dia tu kita tangkap saiz dia dulu. Sebab nanti lukisan sebenar kamu lukis kadang-kadang tak ada gambar kan. Yang ni cuma latihan saja. Okey, kamu tangkap dia punya saiz dulu. Saiz dia macam mana? Kalau cikgu suka tangkap macam ni. Cikgu suka orang kata kelambu dia semua ni. Cikgu tangkap dia jadi macam jenazah tu. Macam tu satu. Kan, lepas tu perempuan pengantin perempuan pun cikgu tangkap juga. Macam tu. Okey. Sekejap cikgu cuba zoom sikit. Kalau cikgu ada pad tu, dia besar sikit, cikgu boleh tunjuk contoh kan. Tapi tak apa. Sekarang ni kita pakai apa yang ada dulu. Okey. So, ada dua, kalau cikgu tutuplah gambar ni, ada dua jenazah. Ada dua jenazah yang duduk satu sama lain lah ataupun hantu pocong ke apa kan. Sebab apa? Benda macam ni nanti bila kalau tak ada gambar pun benda macam ni kamu dah boleh lukis kan. Sebab lukis yang macam ni memang kamu boleh lukis lah. Cikgu rasa lah memang boleh lukis. Kan? Tak ada siapa yang tak reti lukis kalau macam ni. Tu sebab cikgu suka. Sebab apa cikgu buat macam ni? Kalau kamu tengok kertas tu, so kamu dah boleh atok dah yang lelaki besar mana, yang perempuan besar mana. Daripada kertas tu kamu boleh atok lelaki besar mana, perempuan besar mana tu dengan buat jenazah dia dulu. Istilah jenazah tu macam tak sesuai dah, macam doa dia mati pula. Kan? Cikgu nak cerita apa? Istilah dah dengan buat dia punya apa orang panggil ni? Telekung dia. Okey. Kamu tak gelak nak bagus. Okey. Lepas tu, bila kita dah dapat layer tu, sekarang ni cikgu buat step by step. Jenazah ni kita dah dapat dah. So kita buka balik tadi. Kita tambah lagi satu layer. Untuk kita nak buat dia punya bentuk asas dia. Macam kepala, badan, tangan. Lama-lama bila kita praktis ni, kita tak perlukan gambar pun kita dah boleh lukis spontan ni. Yang pertama, untuk layer baru ni, katalah cikgu nak ambil warna biru contohnya. Biru pula. Warna biru. Macam mana? Cikgu zoom sikit. Kita tangkap dia punya kepala dulu. Kepala dia, kita tengok dia menegak kat sini. Cikgu blurkan dulu yang garisan hijau ni supaya dia ni lah kan. Dia dah kurang sikit terang tu supaya kamu boleh nampak lah. So, cikgu akan pergi layer tu. Ni cikgu buat gerakan perlahan. Warna biru tadi. Kamu tangkap dia punya kepala dulu. Ni kepala dia kat situ. Sama juga perempuan tadi. Kepala dia. Cikgu nampak kepala dia. Dia duduk macam ni. Dia sengit ke tu. Tu nah. Pasal tak? Cikgu cuma lukis semua di dalam kepompong ni. Di dalam telekung ni. Di dalam jenazah ni. Balutan jenazah. Nampak tak?
So nanti lepas ni kalau kamu tak ada gambar ni pun kamu boleh praktis balik. Betul ke yang aku tangkap tadi? Kalau betul dia akan jadi lebih kurang lah. Okey, lepas kita tangkap kepala, lepas tu kita kena tengok juga kalau macam kes yang macam ni, leher dia serong tau. So cikgu terpaksa tengok juga leher dia. So kita serongkan leher dia macam tu sikit. Kalau yang ini, perempuan ni dia leher dia tu tegak. So, kita tegakkan leher dia. Macam tu lah. Serong, tegak. Nah. Tengok leher. Lepas tu, kita nak buat dia punya badan dia pula. Badan dia, kita tangkap badan dia. Tangkap badan dia. 4 segi macam tu. Sampai ke mana? Kalau badan dia cikgu tengok dekat sini, taklah susah sangat sebab badan dia straight je sebab dia pakai jubah kot. Tapi kita assume lah, kalau tak ada, dia tak pakai jubah tu, kita tengok dekat pinggang dia lah. Sebab lepas pinggang, dia akan membesar sikit. Itu biasa. So, tak apa. Cikgu ajar yang basic. Kita tangkap sampai pinggang dia dulu. Macam tu. Nampak badan dia, kalau kita tengok, kenapa sengit macam ni? Sebab ini yang kita kata gesture ni, kita bukan nak ambil yang macam study doktor tu. Badan dalam sains, dia mestilah 4 segi tegak dan sebagainya. Dia mestilah ada tulang, apa semua kan? Ini tak, gesture ni kita nak lukis apa yang kita nampak. Kita nak lukis apa yang kita nampak. Kenapa cikgu ajar juga petak, garisan ni? Sebab ini adalah asas lukisan. Kalau orang tu dia kata tak pandai lukis, takkan petak-petak ni tak pandai lukis kan? Kalau dia tak pandai juga, cikgu tak boleh nak tolong lah. Tapi kalau dia pandai lukis petak ni, inilah bermulanya cikgu nak boleh train dia lagi. Lebih pandai dan lebih pandai lah. Dapatkan badan dia, petak badan dia. Sama juga umpan ni. Sini. Lepas tu sini. Sini. Daripada sini pun, kita dah boleh study dah. Badan perempuan dengan badan lelaki, mesti ada beza dia. Buat tak kisahlah dia badan besar ke, badan kecil ke. Memang Allah jadikan tu, figure ni yang seronok lah. Kita tengok, perempuan ada macam ni. Lelaki ada macam ni kan. Bukan ada yang lain tu. Kamu jangan fikir itu. Kan? Perempuan dengan lelaki memang Allah jadi tak sama. Memang takkan sama. Dan Allah melaknat. Ni ada moral sikit. Allah melaknat lelaki nak jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Kan? Janganlah ada cita-cita macam tu, noh. Tak jauh lah. Kemudian, kita dah tangkap badan dia. So, kita nak tangkap pula dia punya panggil apa? Pinggul dia lah. Pinggul dia. Pinggul. Pinggang dan pinggul ni lah. Dekat sini dia ada pinggang pinggul. Tapi kat dekat, kalau kamu tengok yang dekat lelaki ni tak ada apa sangat. Ni dia macam straight je kan. So, cikgu tak mau ajak lukis straight lagi. So, kamu anggap kata dia punya pinggul dia dekat sini lah. Macam tu. Kita assume lah kan. Pinggul lah, bukan punggung. Maksudnya ruang keseluruhan tu. Sama juga perempuan, dia ada dia punya pinggul dia. Sekejap, cikgu dah tertukar color pula. Sorry. Color dia. Tak apa. Lepas tu, dia ada, kamu tahu tak? Dia punya tu, macam tu. Dia punya pinggul dia tu, kalau tengok lelaki besar kan. Kalau perempuan, kecil. Itu daripada situ pun kita boleh banding-banding. Kita sekarang bukan saja melukis. Kita melukis dengan ilmu tau. Kita tengah study. Kita study figure tu. Anatomi figure. Ataupun anthropometric. Dan ni kaki dia lah. Sebelum kita nak masukkan kaki, cikgu lagi suka kamu dekat ruangan sendi-sendi, maksudnya tangan tu boleh bergerak ke sana ke sini tu kan. So kamu biasakan contohnya dekat tangan macam ni, dekat tangan.
kamu biasakan bulat dekat tempat-tempat yang bersendi tu. Bulat. Okey. Lepas tu dekat siku dia boleh bersendi juga bulat kecil. Tadi bulat besar sebab bulat besar ni bahu dia memang kena besar lah. Okey, bulat. Okey. Lepas tu dekat siku dia tu bulat. Okey. Sampai situ 2 bulat. Okey. Apa yang kamu nak buat ialah okey, yang dekat sini depan ni tangan depan ni kita boleh sambung lah bulatan tu. Sambung macam tu. Sambung macam tu. Nampak? Okey. Yang ini kita tak payah sambung lah sebab dekat sini kita tak sambung. Sebab apa kita tak sambung? Dah terlindung kan? Kita cuma sambung yang situ saja. Yang ini terlindung lah. Tapi kita tengah study tu tak apalah kita nampak sendi-sendi dia. Okey. Dekat tangan pula, dekat pergelangan tangan tu, kamu buat satu macam apa tu, kamu cari dia punya hujung lengan tu, kamu sambung ke bulatan tu. Macam tu. Okey. Sama juga dekat sini, tangan tu, sambung. Okey, sekejap cikgu sambung. Cikgu tak mau bagi banyak garisan, takut kamu keliru. Tapi untuk permulaan ni, kamu cari dulu bentuk-bentuk macam ni. Okey, sama juga dengan kaki. Okey, kalau kamu tengok, so dia ada pinggul dekat sini satu. Sendi kat sini satu lah. So, dia akan sambung kat sini lah. Dekat sini sepatutnya ada bulatan lah. Tapi cikgu tak boleh lukis. So, tak apa. So, kita akan cuba sambungkan kaki dia satu sana. Okey. So, kaki dia yang ini pun sambung ke lutut dia lah. Ni lah. Kalau ikut macam tu lah. Okey. Kemudian, kita pi yang perempuan pula. Okey. Bulat bahu dia tu. Bulat bahu dia. Okey. Lepas tu, dia punya dekat, apa panggil? Dekat siku dia tu. Lipat siku tu. Kemudian, dia sambung kat situ lah. Okey, cikgu zoom sikit. Macam tu lah. Tersasar. Okey, macam tu. Okey, tangan dia cross tu lah. Okey, yang ini pula, tangan dia pergi ke depan ni. Ada satu lagi kat siku ni cikgu tertinggal. Okey, so sambung. Lepas tu, pergi kat sini, sambung. Nampak lah. Okey, kemudian, pergelangan tangan ni. Pergelangan tangan ni, kamu tengok lah. Macam mana bentuk dia. Yang ni cikgu ajak basic dulu. Okey, cikgu nampak. Itulah, dia macam tu. Macam tu. Macam tu. Okey. Nanti kita detailkan lah. Yang ini pula, tangan ni pegang tangan dia. Macam tu. Sorry, cikgu terpick warna lain. Dia ada automatic picker ni. Cikgu tak buang dia punya picker tu. Okey. So, yang lelaki pegang macam tu. Yang perempuan pegang macam tu lah. Okey, tak apa. Dan, yang ini pula, tangan yang ini, dia macam tu. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Siapa kata susah lukis tangan perempuan? Nampak? Dia macam tu je. Okey. Okey. Dekat leher dia ni masih lagi ni lah. Yang ni tak apa. Yang ni kamu boleh cantumkan balik je lah. Macam tu. Macam tu. Okey. Yang perempuan ni dia tak nampak leher dia. Dia cuma ada dia punya apa kita panggil ni? Tudung. Tudung ke apa yang terjuntai belakang? Okey. So, okey. Mari kita tengok. Kalau kita buang dia punya gambar, jadi apa? Tu dia. Yang ini dulu kita nak tengok. Nampak? Sebab manusia ni, dia ada 2 tangan, 2 kaki ni. So, kita nak, kita, semua orang boleh lukis 4 segi bulat, 4 segi bulat. Okey. Daripada sini, senang. Bila dah dapat yang macam ni, so sebenarnya kamu boleh ikut balik lah. Okey. Ikut balik dia punya jalan yang basic tu. Okey. Step yang kedua, seterusnya, cikgu tambah satu lagi layer untuk kita
nak ikut balik yang proper. Tapi structure tu kita dah tahu dah. Oh, dia macam ni, lepas ni. Ini step-step yang senang kita nak. Lepas ni kita nak lukis apa pun, bukan takat figura saja. Kita nak lukis haiwan ke, kita nak lukis apa, senang. Okey, daripada situ, so cikgu akan cuba, cikgu hilangkanlah dia punya line tu. Okey, yang ini cikgu terangkan sedikit saja. Macam tu. Okey, daripada situ, so kita boleh ikut balik. Okey, katalah cikgu nak guna layer baru ni warna hitam. Katalah hitam. Okey. Daripada sini kita dah dapat bentuk-bentuk tu. Kita betulkan balik lah. Kalau dia yang lelaki ni pakai kopiah kan, kita macam tu. Okey. Kita yang ni kita boleh yang kata apa, buat banyak garisan sikit, tapi garisan tu sebab apa, sebab kita dah dapat dah garisan yang sebenar tu kan. Sekejap yang ni sebab ada teknologi ni senang lah, kamu tekap je sebenarnya. Tapi cikgu nak tunjuk step by step juga supaya kamu dapat satu teknik yang proper untuk lukis figure lah. Okey. Okey. Okey, kita lukis pelan-pelan . Yang ni tak ada apa sebab dia main baju je. Macam tu lah. Yang ni pun dia macam macam tu. Macam tu. So yang jari ni pun sama. Kamu tengoklah dia punya detail macam mana. So, okey. Kalau cikgu lah, apa yang kamu tangkap tadi tu, kamu lukis dalam tu sajalah. Ni jari dia ada melengkung sikit kat situ. Ni cikgu pakai beru besar ni. Cikgu nak kecilkan sikit. Cikgu nak kecilkan beru sikit sebab yang ni beru besar. Okey, cikgu kecilkan berus. Okey. Okey. Tu dia tengah pegang apa tu? Daun pisang kan? Pisang. Pisang. Okey. Tak apa. Daun pisang ni tak apa, senang ni kan. Apa tu? Yang nak dapat jari tu selalu masalah kan. Okey. So laki dah dapat dah. Tekan sikit. Ni cikgu besarkan sikit garisan. Okey, ni jari dia pegang yang perempuan tu pula. Macam tu bagus Cikgu nampak bayang-bayang gitulah. Okey. Kemudian kita lukis perempuan pula. Okey, kita ambil muka dia. Allah, terbabas. Kemudian ada pen tu tak apa, senang sikit lah kan. Kalau jari tu dia kena ni sikit lah. Tapi tak apa, jari kamu halui-halui. Kan, jari cikgu besar. Jadi cikgu lagi selesa pakai pen lah. Allah. Jadi misai pula. Perempuan ada misai. Okey. Okey. Sini. Ni kalau tuan gambar dia tengok, mak ai apa ni hampa buat misai kat aku pula. Minta izin tuan punya gambar.
tak apa. Kita bukan nak ni, kita nak ni je, nak study je. Okey. Okey kot. Alright. So, setakat ni cikgu tak guna pemadam lagi lah. Walaupun memang kita senang je kan. Ini kita boleh undo je kan. Tu lah kelebihan digital lah. Kita boleh undo dia. Okey. Orang perempuan ni kamu kena tengok lah jenis tudung ni. Kadang pakai tudung bulat. Kalau kamu muka jenis bulat, pakai tudung bulat macam ni, dia jadi bulat lagi bulat. So kamu kena tengok jugalah apa orang panggil, kesesuaian lah. Sebab ni hari bahagia kamu kan. Kamu pilih lah jenis tudung apa-apa lah. Okey, tak apa. So, yang ni cikgu dah mula lukis. Yang perempuan pula. Sebab lepas ni kamu pula nak buat ni. Tengok, hari ni belajar tengok dulu. Okay. So, ni tangan perempuan tu. Allah. Okay. Oh, sebab cikgu pakai brus kecil. Tu yang tak faham. Yes. Nampak tak? Kamu boleh je ikut terus kan. Tapi ikut terus tu kita tak study. Kita kalau boleh ni, kamu quiz sikit-sikit je. Quiz sini sikit kan. Lama-lama kamu faham lah. Kenapa cikgu duk ajak quiz ni kan. Sebab nanti bila lukis sebenar tu, kamu akan dapat lagi best lah. Bagilah task apa pun senang yang kamu nak lukis nanti. Okay. Ni cikgu jari dia tu kecil. So cikgu kena ni lah sikit. Cikgu pun tak nampak jari dia. Tajam sangat kuku dia. Tu kuku kau. Okey. So yang ni. Okey. So besarkan balik. Ni baju dia. Okey. Ni mungkin dia punya render kot tadi kat sini. Ada tak bahagian cikgu tak lukis? Oh ni butang baju kawan ni. Besar sangat. Kecil sangat. Okey. So, habis dah. Okey nah. Cuba kita buang gambar tu. Tengok apa yang berlaku. Kita buang garisan lakaran. Oh, ada lagi bahagian cikgu tak lukis. Iaitu bahagian apa? Kat bahu dia ni kan. Dia tak apa nampak bahu dia. Okey. Bahu dia. Ni dia punya ni lah. Dia punya apa? Kerawang ni. Dia jarang-jarang. So, kita boleh nampak lagi bahu dia lah. Okey, ni belakang. Sekejap terlebih pula. Okey. Lepas tu kalau ikut background belakang tu, kita boleh juga nak buat. Ni ada apa? Pokok kelapa kat situ. Tu ada kawasan banjir tu. Okey. Dan ada juga pokok kelapa kat sini. Kita tak warna lagi hari ni. Kita belajar melukis dulu ni. Ini dia punya pokok besar tu lah. Dan yang belakang ni ialah dia punya apa tu? Mungkin hutan lah apa kan. Kita conteng-conteng dulu bagi nampak beza dengan yang depan lah. Okey. Okey. Kenapa kita pentingkan juga background supaya kita dapat nampak dia punya ruang tu depan dengan belakang. Ni sebab dia banjir, so kita buat ayak-ayak dia tu. Okey. So kita try buang je.
Ya, tada. Okey. Maka jadilah cikgu punya ni lah. Cuma cikgu boleh tunjuk. Macam tu lah. Cikgu boleh zoom sikit. Ni ada lagi tu apa. Dagu-dagu dia yang terputus-terputus tu Macam tu. Okey. Alright. Dapat dah? Okey, kita ulang kaji balik. Okey, mula-mula apa yang cikgu buat? Okey, mula-mula cikgu dapatkan gambar apa nak lukis. Kamu tugasanmu ialah cari gambar perkahwinan. Okey. Pasangan lagi cantik lah lagi. Perkahwinan mesti sepasang kan? Takkan dia kahwin seorang-seorang. Okey. Okey. Okey, cikgu tunjuk balik dia punya contoh lah. Okey. Macam tu. Okey, dapatkan gambar yang jelas lah untuk kamu study dia punya bentuk-bentuk tu. Okey. Dan lepas tu kamu orang kata apa? Dapatkan lukisan jenazah dia tu. Okey. Lukisan jenazah dia. Lepas tu kamu follow up dengan cikgu pudang. Okey, follow up dengan lukisan rupa asas, kotak, bulatan. Tapi bukan semua kotak kamu nak kotak kan. Maksudnya kotak tu apa dia? Bahagian pinggang ke atas. Okey, kalau bulat tu kepala, bahu. Macam lagu pula. Kepala, bahu, lutut, kaki. Okey. Dia tersasul sikit. Okey dah. So, bulat. Okey. Bulat-bulat tu dekat bahu, siku dengan pinggul dengan lutut lah. Kalau ada lutut, kamu bulat lah dekat lutut tu. Supaya senang nanti kamu nak letak dia ke kanan ke kiri ke. Nak berlatih. Nak latih. Okey. Cikgu tak latih lukis potret lagi. Potret cikgu rasa tak sure lah dalam silibus tak ada dia ajar. Tapi yang figure dia ada minta lah dalam silibus. Tapi kalau kita habis tajuk ni awal, cikgu akan ajar lukis potret. Okey. Lepas tu dah dapat tu, barulah bila dah dapat yang bentuk macam ni, barulah kita okey, kita masukkan dia punya bentuk yang kita nak tu lah. Oh, ni tangan ni pun terputus tadi nah. So cikgu highlight kat tangan sikit tadi. Sini. Tangan dia pegang kan. Okey. Okey. Mana ibu jari dia hilang. Ibu jari dia duduk tangan sini kot no. Okey. Okey. Nampak macam ada something wrong somewhere. Tak apa. Perempuan ni pun cikgu nampak macam ada gemuk-gemuk sikit. Mungkin sebab tangan ni ke. Ni Okey. Sana cikgu nak repair sikit gambar ni. Okey. Betul lah cikgu punya jangkaan. Okey, cikgu. Cikgu padam dulu yang ini. Ni tangan ni sebenarnya bukan duduk macam tu lah. Dia duduk macam ni. Dia duduk macam tu. Dia terlindung dengan badan dia. Tadi cikgu buat dia tangan duduk atas dia. Sekarang tangan duduk. Alright. So, cikgu dapat dah hasil cikgu dalam melukis kan. Sekejap je kan sebenarnya. Tapi sebab cikgu nak tunjuk step by step tu, cikgu sengaja bagi lama sikit. Tapi bila kamu dah cekap, kamu akan dapat benda ni sangat cepat. Tahu tak? Nanti color lagi senang lah. Okey. Bila dah dapat ini pula. So, kita. Okey. Kita dah dapat drawing tadi. Okey. So, ini antara step by step dia. Okey. Dia ajar pun sama juga. Dia ada orang lidi dia. Okey. Cuma kenapa cikgu apa tu? Bila kamu tengok. Dia kat sini orang lidi ni. Kamu kena berhati-hatilah. Orang lidi yang dia ajar ni bukan orang lidi yang kamu faham tu. Orang lidi yang kamu faham tu kan dia ada apa? Dia ada apa? Sekejap cikgu tunjuk. Cikgu tambah satu layer. Jangan lukis orang lidi yang macam ni. Boleh nak lukis orang lidi. Tapi kamu dicegah lukis macam ni. Sekejap cikgu lukis.
Orang lidi yang macam ni. Cium. Sekejap. Cikgu besarkan sikit berus. Okey. Macam tu. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Yang ni orang lidi tak apalah. Kanak-kanak tak apa. Tapi bila kamu dah masuk tingkatan 2, orang lidi kamu ni kena ada beza sedikit. Kepala tu okey. Leher tu okey. Tapi bila tang bahu tu. Bagi ada bahu dulu. Yang ni maksud cikgu ni. Bahu dulu. Lepas tu turun lengan, turun tangan. Allah. Cikgu terambil color lain pula. Turun lengan, turun tangan. Macam tu okey lah. Macam tu. Tapi lengan ni pendek. Tak apalah. Yang tu tak apa. Tapi orang lidi kamu kena biasakan macam tu lah. Sama juga. Bila turun kat kaki, jangan turun macam ni. Jangan turun macam ni. Tapi dia... tu dia. Adik kamu dah masuk. Lepas tu, kamu kena buka dia punya pinggul dulu. Baru turun kaki dia. Macam tu lah. Okey. Okey. Biasakan orang lidi yang macam ni. Biasakan orang lidi yang macam ni. Jangan orang lidi macam ni. Kalau orang lidi macam ni nanti, bila kamu bubuh baju, nanti dia jadi macam ni. Ataupun bubuh badan ke apa semua kan. Dia jadi macam biskut apa, tak tahulah kan. So, itu beza dia. Yang cikgu nak highlightkan lah dekat sini lah. Okey. Okey. Seterusnya, kita tengok haiwan pula. Okey, sebab dia hari ni kamu kena pandai lukis haiwan juga. Okey, so kita ambil satu haiwan. Okey, cikgu cari satu haiwan. Kamu suka haiwan apa? Cuba suggest kat cikgu. Kucing. Arnab. Arnab. Harimau. Kita ambil anak arnab lah. Anak arnab dipanggil bunny. Kalau anak rabbit kan, anak dia bunny. Okey, katalah cikgu nak ambil anak-anak yang macam ni. Comelnya. Okey, cikgu tak tunjuk pula kat kamu, tak nampak. Sekejap ni cikgu pilih yang ni. Tapi tak nampak pula badan dia tang mana tu. Macam ni okey juga. Macam ni lah. Tapi tak tahu kamu nampak ke tak ni. Okey, cikgu ambil yang ni. So, cikgu simpan ni. Okey, mari kita melukis yang ni pula. Okey, so, yang ini cikgu delete dulu layer ni. Masukkan dalam tong sampah. Okey, yang ini cikgu simpan. Save as. Kamu takkan nak simpan kan? Back to gallery je. Okey. Okey, kita nak lukis haiwan pula. Okey, ambil macam biasa. A4. Lepas tu, paste gambar. Ini cikgu buat cepat sikit. Okey, kita nak ambil haiwan ni lah. Okey. Sebab dia ni transform, cikgu nak besarkan sikit. Macam tu lah. Okey. Okey, kamu nampak haiwan cikgu pilih ni. Okey, mula-mula cikgu nak lukis macam biasalah. Pudarkan dulu gambar ni. Lepas tu tambah layer baru. Okey, kemudian kita dapatkan dia punya jenazah dia dulu. Okey, kita tukar color. Jenazah dia. Okey, haiwan ni jenazah dia macam mana? Cikgu nampak dia macam ni. Tu dia. Okey. Dapat dah gambaran jenazah dia. Okey, kalau kita balut kan. So, daripada situ kita dah boleh tangkap lah. Okey, cikgu pudarkan. Cikgu buat cara pantas sikit. Okey, sekarang kita nak lukis dia punya bulatan dengan 4 segi dia kat mana lah. Okey, cikgu tukar color. Ambil warna lain pula. Warna hijau pula. Okey. Merah. Cikgu ambil warna merah. Nak merah? Okey.
Okey, kita merah pula. Okey, kita buat dulu. Kepala dia kat mana ni? Okey, kepala dia dekat sini. So, nampak macam tu. Sekejap, cikgu tak puati. Sekejap. Okey. Okey, benda ni duduk dalam ni saja, dalam jenazah ni. Lepas tu, tangan dia ada satu dekat sini, satu dekat sini. Tapi tangan dia terlalu pendek. So, cikgu tak berjaya nak tangkapkan sendi-sendi dia lah. Tak apalah. Satu dekat sini, satu dekat sini. Okey. Kemudian dia ada apa tu? Apa tu kita panggil apa? Badan dia lah kan. Badan dia. Kamu buat dia punya 4 segi badan dia tu. Cikgu nampak 4 segi macam tu. Gambar dia tak apa jelas. Okey. Okey, 4 segi. Okey. Sampai sini 4 segi dia. Okey. Macam tu lah. Okey, kalau boleh ni lah. Lepas tu, dia punya tangan tadi satu dekat sini kan. Satu dekat sini. Kaki dia satu dekat sini. Satu dekat sini. Lepas tu, telinga dia macam segitiga. So, kita buat segitiga. Sini satu. Sini satu. Siap. Untuk layer yang bulat-bulat ni. Kemudian, kita pudarkan. Dan kita buat layer yang sebenar. So, kita tambah lagi satu. Sebab cikgu pudar sangat sampai cikgu tak nampak. Okey, sekejap sebab gambar dia ni cerah. Background dia pun cerah kan. Okey, mari kita tengok. Dia punya layer ni. Okey, cikgu pudarkan sikit. Okey. So, kita mula ikutlah. Kita guna warna hitam balik. Saya berus, kita try berus. Berus ni pudar pula. Sebab apa ni cikgu ni? Cikgu ambil layer ni. Okey, kita tambah layer untuk gambar yang sebenar lah. Okey, mula dengan kepala dia. Okey, kepala dia. Okey, macam tu. Ni ada tangan dia kat sini. Tangan depan, kaki depan, sorry. Macam tu. Ni mata dia comel kat situ, comel kecil-kecil je. Okey, ni kepala ni. Kepala dia. Cikgu, sebab dia bulu, so cikgu terus macam dapatkan dia punya, apa kata? Bulu dia, jalinan dia. Macam tu. Macam tu no. Sekejap Okey. Okey. So, mata dia ada kat situ kecil tu. Ni bulu apa? Bulu misai dia. Okey. Lepas tu badan dia pula. Okey, ni ada tangan dia kat sini. Ni tangan dia satu lagi kat sini. Okey. Bunyi. Okey, kamu pun duk lukis juga kah? Kalau kamu lukis bagus juga. Okey, ni badan dia. So, cikgu cepatkan drawing cikgu. Okey. Kemudian ni kaki dia. Sekejap kaki dia. Okey, ni kaki satu lagi. Ni dia punya tapak kaki dia. Okey. Okey, dan ini ekor dia lah. Ekor dia. Okey. Rasanya dah okey lah. Rasanya lah. Lepas tu cikgu nak. Sorry cikgu silap letak.
Silap letak apa? Silap tekan tadi. Tak apa. Okey, mari kita tengok Okey, katalah cikgu dah berpuas hati dengan benda ni. Kita tengok apa jadi. Okey, ni kita panggil lakaran tadilah. Bila kita dah dapat garisan-garisan tu, kita dah boleh agak dia punya. Dia punya itulah. Okey, mari kita tengok. Kita buang semua balik. Teng. Adakah betul cikgu punya lakaran lah. Macam tu Kita buang semua dia punya ni. Teng. Habis. Tu dia. Cikgu punya ni. Okey Nampak tak? So, bila kita dah ada garisan tu, so kita yang macam kalau lokasi tu dia berbulu, cikgu pun terus tukar jadi bulu je lah. Cikgu buat sikit-sikit je. Ni lakaran lah. Nanti bila nak warna pun senang sikit lah bila dah ada lakaran yang macam ni. Okey. Boleh faham tak? Boleh tak? Dapat tangkap tak? Nanti cikgu... nanti cikgu tunjuk dia punya cikgu share video lah. Tapi cikgu rasa kamu boleh buat lebih baik daripada cikgu bila kamu faham ni lah. Okey. Okey, so kita dah dapat perspektif pula. Lakaran perspektif 1 titik, 2 titik, 3 titik. Ingat lagi tak? Perspektif 1 titik, 2 titik, 3 titik. Dalam buku sketch ada kan? Ada. Okey. Okey, cantik. So, cikgu tak ajar ni perspektif 1, 2 titik. 1 titik, 2 titik ni. Yang ini kamu boleh tengok balik kat buku sketch tingkatan 1. Okey. So, habis dah. So, untuk minggu depan, tugasan kamu ialah pilih satu pasangan pengantin untuk kamu lukis. Okey. Sehabis baik kamu boleh lukis. Kalau nak warna tu, okey juga. Kalau tak warna pun tak apa. Cikgu nak tengok garisan tu. Tapi jangan terus lukis yang ending terus tau. Pastikan ada yang dia punya structure-structure tu. Sebab kita nak berlatih melukis tu. Bukan nak tengok hasil lagi. Kita nak tengok proses tu. Dan setiap kali kamu lukis pakai EVS Paint tu, dia akan record dia punya video tu. Kamu send video itu ke Wakelet yang cikgu sediakan nanti. Okey, sampai situ dulu. So, kita ulang balik. Hari ni kamu telah belajar tentang lakaran asas figura manusia dan haiwan. Okey, ada persoalan? Ada soalan tak? Sebelum kita mengakhiri kelas kita. Dia tak perlu rakam. Kalau guna EVS Paint, dia automatik rakam. Nanti kalau kamu ni, cikgu akan tunjuk macam mana. Kamu lukis dulu. Bila dah siap nanti, kamu boleh convert jadi video. Ambil dalam 30 saat macam tu. Okey, lagi soalan? Melainkanlah kalau kamu rasa kamu tak cekap juga guna EVS Paint, kamu boleh guna manual lah. Tapi kalau manual, kamu kena rakam lah. Melukis dekat buku, dekat buku sketch tu, kamu rakam lah satu persatu step dia. Tapi kalau EVS Paint, tak payah rakam. Dia memang automatik, dia dah rakam siap-siap dah. Ya, lagi? Kalau guna apa? Nak beli lain. Awak buku sketch dah habis Oh ya ke? Tak apa. Boleh, tak ada masalah. Boleh nak guna buku sketch lain pun tak ada masalah. Tapi jangan bagi hilang buku sketch tingkatan 1, sayang. Banyak tu kita buat. Karya agung. Satu dalam dunia tu. Ada lagi soalan? Ambil sekali dengan suasana background pun bagus juga. Orang, pengantin lelaki, pengantin perempuan dan background.
Okey, nanti cikgu tengok. Okey, yang lain? Tak ada soalan? Buat orang je kan cikgu kan? Orang dan haiwan. Ha. Dah. Okey. Okay, kalau tak ada soalan, kita berakhir di sini. Kita tangguh majlis kita lah dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.